Kita intro dulu. La 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 la. Hui, korang punya taksub. Sampai rukun iman pun korang nak ijaz. Kau ni gila ke apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kegarahan kita berbicara tentang padu, tentang masalah ekonomi yang bakal melanda tahun 2024 ini serta perubahan kerajaan yang berkemungkinan besar bakal berlaku bila-bila masa saja daripada sekarang, kita disajikan pula dengan ketaksuban anak papa yang cukup dahsyat sampai tahap menakutkan tuan-tuan dan puan sekalian. Kita memang tahu anak-anak papa ini memang sangat-sangat taksub dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada dulu sampai sekarang, setiap kalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dipercayai tanpa sebarang bahas, tanpa sebarang scrutinize. Mereka akan percaya setiap kalam yang keluar daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa sebarang ragu-ragu, walaupun kalam itu terbukti tidak betul. Sebagai contohnya tuan-tuan dan puan sekalian, ketika kempen menjelang PRU yang ke-15, di mana pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan terang-terangan telah menuduh Tuan Guru Haji Hadi telah memfitnah beliau ada pakatan sulit dengan Zahid Hamidi untuk membentuk kerajaan selepas PRU yang ke-15. Tengok-tengok benda itu betul, dan sampai ke hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah meminta maaf kepada Tuan Guru Haji Hadi atas tuduhannya melulu itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi itu pun tetap anak-anak papa ini masih percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belum cerita tentang nak usung kertas fotostat yang gelap gelita tu masalahnya. Konon-konon inilah bukti pas terima 1.4 juta, inilah bukti pas terima 90 juta dan macam-macam lagi. Tapi itulah dia. Macam saya katakan, anak-anak papa ini mungkin terminum air kaki Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai mereka ini jadi tak cerdik, jadi bodoh gila masalahnya. Duk percaya je cakap orang tu bulat-bulat tanpa sebarang pengkajian. Betul ke Idok dia cakap macam tu masalahnya? Tapi tak apalah, itu biasa. Dalam politik ini kita akan jumpa orang-orang yang taksub macam itu, tak boleh nak buat apa. Tetapi kalau sekadar taksub duniawi, no problem. Itu memang nak macam mana kan? Antara bijak tak bijak je lah. Tetapi kalau sampai hendak mengubah satu benda yang telah qat'i dalam Islam, benda itu sangat-sangat melampau, tuan-tuan dan puan sekalian. Kenapa saya cakap macam tu? Saya ternampak satu komen ini daripada salah seorang pengguna TikTok yang mengatakan salah seorang anak papa, iaitu Makcik Khadijah Muhammad Zain. Orang ini saya kenal sangat-sangat siapa dia. Di mana dalam salah satu live beliau telah didakwa mengatakan bahawa rukun iman sepatutnya ada 7 perkara. Sebab kita tahu rukun iman ini adalah perkara, iaitu percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhirat, dan juga percaya kepada qada dan qadar. Dia kata sepatutnya ada 7. Kena ada perkara ke-7, iaitu percaya kepada pemimpin. Allahu Akbar. Taksub sungguh beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa saya kata Kheti ini taksub dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya kalau benar dia kata demikian? Sebab zaman Muhyiddin dia kata macam tu tak? Tak ada. Zaman Najib dia kata macam tu tak? Tak ada. Zaman Anwar ini dia kata macam itu. Bermaksud dia nak tujukan percaya kepada pemimpin itu kepada siapa? Tepuk dada, tanya iman kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi itulah dia. Nampak sangat ketaksuban mereka ini sampai tahap hendak mengubah hukum agama, dan benda ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sangat-sangat sesat dan sepatutnya diajar kembali minah ini dan juga mereka yang percaya dan juga sealiran dengannya tentang basic rukun agama, supaya mereka ini tidak jauh tersesat dengan pemahaman yang tunggang terbalik ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan mengenali mereka-mereka inilah orang-orang macam Katie ini, macam Mak Bedak, macam Meli. Mereka ini kadang-kadang kita boleh dengar sangat-sangat menunggang agama sampai tahap tergelincir sedikit daripada hujah yang sepatutnya semata-mata hendak mempertahankan kerajaan PMX ini. Berbalik pada rukun iman, benda ini bukan digariskan oleh Ustaz Azhar Idrus, bukan digariskan oleh Habib Ali Zainal Abidin, bukan digariskan oleh Dr. Mazhar, tetapi digariskan oleh Allah SWT, di mana dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, seperti inilah matannya. Fa akhbarani 'anil iman qala in tu'minu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahul Bukhari. Maksud hadis itu, maka khabarkanlah kepada aku wahai Muhammad. Ini kata-kata Jibril. Jibril telah bertanya kepada Nabi Muhammad, maka khabarkanlah kepada aku wahai Muhammad tentang iman. Maka Rasulullah telah menjawab, iman itu ialah kau beriman dengan Allah, dengan malaikatnya,
dengan kitab-kitabnya, dengan para rasulnya dan juga pada hari akhirat, serta beriman dan percaya kepada qadar, tak kiralah baik ataupun buruk. Ini dia tuan-tuan sekalian rukun iman, dalil rukun iman. Tak ada pun kata kau kena iman dengan pemimpin, kau kena percaya pada pemimpin dan sebagainya. Ke Makcik Katie ini terinspirasi dengan Ustaz Howard Lee yang duk syarah ayat, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga para pemimpin di kalangan kamu sebagai satu dalil supaya kita ini jangan lawan kerajaan. Itu gila namanya tuan-tuan sekalian. Sedangkan terang-terang kat situ Allah telah susun, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Allah tak tulis pun kat situ, taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Sebab ketaatan kepada pemimpin-pemimpin ini adalah termaktub dan juga tertakluk kepada sejauh mana para pemimpin itu taat kepada Allah dan juga pada Rasulnya. Itu prasyaratnya. Kita nak taat pada pemimpin, kena tengok dia taat atau tidak pada Allah dan juga Rasulnya. Kalau pemimpin itu tak taat pada Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan kepada pemimpin seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ada juga hadis Nabi SAW, jihad yang paling afdal lah perkataan yang benar di sisi pemimpin. Itu merupakan satu hujah yang sentiasa digunakan oleh Pakatan Rakyat satu ketika dahulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah Pakatan Rakyat, sentiasa menggunakan hujah tersebut ketika membenarkan sebarang bentuk bantahan daripada pihak pembangkang kepada kerajaan pada ketika itu. Saya tahu, saya adalah salah seorang yang mensyarahkan perkara tersebut. Jadi berbalik pada ayat yang Ustaz Howard Lee itu sebut, ada sambungan selepasnya. Dan jikalau kamu berbantah-bantah atas sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nampak tak dekat situ? Kalau kita ada berbalah, kita ada berbantah, kita ada perbezaan pandangan, kita kena balikkan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kita kena balikkan everything kepada hukum hakam Islam. Benda tu kau tak nak syarah pula masalahnya. Jadi berbalik pada Makcik Katie ini, terang-terangan apa yang telah disebutkan oleh Makcik Katie ini, sekiranya kalau benar telah disebutkan, ini telah bercanggah dengan agama Islam dan telah tergelincir sebenarnya. Sebab rukun iman dan rukun Islam ini matematiknya mudah. 5 tolak 1 jawapannya bukan 4 tetapi kosong. 6 tolak 1 jawapannya bukan 5 tetapi kosong. Begitu juga kalau 5 tambah 1 dia tak jadi 6 tetapi akan jadi kosong juga. 6 campur 1 takkan jadi 7, dia akan jadi kosong. Jadi jangan main-main bab rukun iman dan juga rukun Islam ini, wahai Makcik Katie, dan kepada mana-mana anak papa atau sesiapa sahaja yang bermain politik. Kami ini tuan-tuan sekalian dituduh taksub gila dengan Tuan Guru Haji Hadi sampai dikatakan walaon dan sebagainya. Tetapi kami tidak pernah tergamak untuk mengubah rukun iman untuk mengikut selera hati kami, tuan-tuan sekalian. Sekarang saya nak tanya anda satu soalan dan tolong jawab dengan jujur. Siapakah penunggang agama yang sebenarnya? Dan kepada Makcik Katie dan juga kepada sesiapa yang mungkin berfikir seperti itu, jikalau benarlah anda berfikir seperti mana yang telah tertera dalam komen itu tadi, saya menggesa anda tolong segera bertaubat. Tolong minta ampun betul-betul kepada Allah kerana anda telah melakukan satu perkara yang berdosa besar, iaitu menambah-nambah satu perkara yang tidak ada dalam agama Islam. Tetapi jikalau anda enggan untuk bertaubat dan anda hendak spin merata rawa, saya cakap terus terang, cerita banyak tak ada. Sesiapa sahaja yang masuk live Makcik Katie atau sesiapa sahaja selepas ini yang terus mempertahankan ayat Makcik Katie itu, sekiranya kalau benar dia cakap macam tu, tak ada cerita banyak, tanyakan sahaja soalan ini kepada mereka. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?